أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu, berikanlah kepada kami kefahaman. Ya Allah, manfaatkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau ajarkan kami. Ajarilah kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendengar perkataan-perkataan lalu mengikut perkataan yang terbaik, yaitu yang berasaskan Al-Quran dan Hadis sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Pada minggu ini dalam kuliah sirah kita akan mendengar masih lagi dalam fasa dari kita belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Dan kita masuk ke alam remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang tertulis di dalam buku ini, yaitu Fiqhus Sirah karangan Muhammad Said Ramadan Al-Muti. Di bawah tajuk perjalanan yang pertama ke negeri Syam dan usaha mencari rezeki yang halal. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berumur 12 tahun, baginda mengikut rombongan yang diketuai oleh bapa saudaranya Abu Talib pergi berniaga ke Syam. Syam ini terletak lebih daripada 1000 km jauhnya daripada Makkah Al-Mukarramah, dan boleh menyampai lebih jauh daripada itu. Dan apabila sampai di satu tempat bernama Busra, bandar Busra itu masih ada lagi sampai hari ini. Bandar biasa dah sekarang. Jadi bila rombongan lalu berdekatan dengan kawasan itu, maka bertemulah dengan seorang bernama Buhairah. Dan beliau ini alim, maksud alim di sini mengetahui tentang isi kandung kitab Injil. Dan beliau beragama Kristian. Jadi dia memerhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Abu Talib, budak ini siapa? Kata Abu Talib, ini adalah anakku. Sebab dia sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap seperti anaknya sendiri. Tetapi pendeta ini ataupun padri yang mengetahui kitab-kitab lama ini, dia mengatakan tidak mungkin ayah budak ini masih hidup. Tidak mungkin ayah budak ini masih hidup. Maknanya dia membaca di dalam kitab-kitab lama bahawa Nabi yang terakhir itu ayahnya telah meninggal dunia ketika dia berada di dalam kandungan. Lebih kurang macam itu. Maknanya dalam umur seperti ini, umur 12 tahun, tak mungkin ayah dia masih hidup. Maka kata Abu Talib, betul, dia ini sebenarnya anak saudara aku, bukan anak aku. Tapi aku sayang dia sampai aku anggap dia ini sebagai anak kandung. Jadi sebenarnya dia anak saudara. Maka kata padri ini, kalau macam itu betul, padri pula tahu, padri pula tahu Nabi akhir zaman macam mana. Maka berkatalah Buhairah,
Padri tadi cepat-cepat kau bawa balik budak ini. Sebab apa? Dia takut kepada orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tahu Nabi yang terakhir telah pun diutuskan, jadi dia takut nanti budaknya akan dibunuh oleh orang Yahudi. Sebab cerita dah banyak dalam kitab-kitab bahawa orang Yahudi ni dia nak Nabi dan Rasul dari kalangan mereka, tapi bukan untuk mereka tolong Nabi dan Rasul, untuk mereka mendustakan. Dan sebahagian daripada Nabi dan Rasul ini mereka bunuh. Ada yang mereka bunuh dan yang lainnya mereka dustakan. Ini perangai orang-orang Yahudi. Maka Bukhari kata cepat-cepat bawa balik budak ni, sebab dia takut orang Yahudi akan membuat sesuatu yang tidak elok kepada budak. Lalu adik pun segeralah membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini? Pengajaran yang kita boleh ambil adalah ahlul kitab sebenarnya mereka-mereka yang berilmu mengetahui akan datangnya Nabi yang terakhir, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Muhammad seperti mana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Ada di dalam kitab mereka. Dan walaupun kita tidak mendalami agama mereka, ini di antara kelemahan kita juga. Kita tidak mendalami, bukan nak perlu mendalami agama mereka, tetapi perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi kita, kedatangan Nabi kita. Tapi alhamdulillah ada pendakwa-pendakwa yang hebat seperti Dr. Zakir Naik. Dia berceramah, dia ambil petikan-petikan daripada Bible yang ni, daripada Bible babnya ayat ni, daripada Bible bab ni ayat ni, yang menyebut nama Ahmad ataupun Muhammad ataupun Nabi yang bakal diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat surah ataupun bab-bab dan juga dia ingat ayat-ayat, verses-verses kan. Maknanya ada sampai sekarang. Habis itu kenapa orang Kristian ini mereka tidak beriman? Sedangkan ada di dalam kitab-kitab mereka, entah chapter John ke, chapter James ke, chapter apa ke, semua dihafal oleh Dr. Zakir Naik. Jawapannya adalah kerana mereka ini tidak membaca kitab mereka. Ini yang masalahnya. Orang Kristian ini, orang ahli kitab, mereka ini tidak membaca kitab mereka. Cara mereka berinteraksi dengan kitab mereka tak sama dengan orang Islam berinteraksi dengan Al-Quran. Orang Islam ni bukan saja membaca Quran setiap hari. Mereka juga pergi ke kuliah mendengar tafsir Quran, apakah makna Al-Quran. Kemudian mereka mengambil berat terhadap terjemah Al-Quran. Jadi mereka mengambil pengajaran-pengajaran daripada terjemahan Al-Quran. Dan yang lebih hebat lagi orang Islam ini adalah mereka menghantar anak-anak mereka tahfiz Quran, menghafal Al-Quran. Dan anak-anak orang Islam ini sanggup mereka ini menghafal Al-Quran sebanyak 30 juzuk. Dan menjadi budaya, dan budaya itu semakin hari semakin kuat. Kalau dulu tak kuat sangat, tapi ramai juga yang pergi ke Mesir yang masuk mahad tahfiz ni. Kerana bila mereka keluar, mereka menjadi guru tahfiz kepada murid yang lebih ramai lagi. Bila murid lebih ramai lagi, jadi meriah. Kemudian surau sana ambil tahfiz bulan Ramadan, surau ni ambil tahfiz bulan. Jadi suasana Al-Quran dalam umat Islam berbeza dengan agama lain. Agama lain dia ada kitab, tetapi mereka ketepikan kitab mereka. Pemerintah mereka memang langsung ketepikan. Pendeta mereka dan padri mereka sendiri tidak membaca kitab mereka, seperti mana Dr. Zakir Naik membaca dan menghafal kitab mereka. Dan ulama-ulama Islam kalau makin tinggi
darajat keulamakan dia, lagi dia tunduk dengan Quran. Maknanya kepakaran dia, keulamakan dia adalah bila satu masalah berlaku, dia tahu ayat mana, surah mana, ayat mana. Itu pakar dia. Tetapi berbeza dengan orang-orang pendeta-pendeta Kristian yang lagi tinggi dia naik, lagi dia tak menggunakan kitab. Dia akan bercakap, dia ada authority bercakap sendiri tanpa merujuk kepada kitab mereka. Jadi dia pakai cakap. Ini berbeza di antara Islam, agama yang benar, dengan agama lain yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinahum huzwan wa la'iban minal ladzina ul kitab awliya. Wahai orang beriman, jangan kamu mengambil orang-orang yang mengambil agama mereka sebagai olok-olok dan main-main. Dari kalangan ahli kitab, jangan ambil mereka sebagai teman kepercayaan. Jangan ambil. Sebab apa? Mereka ni dengan agama mereka sendiri mereka main-main. Kitab mereka itu nama kitab, tapi mereka tak rujuk kepada kitab mereka. Ini yang berlaku dalam agama Kristian, dan kita digempakan pada minggu lepas. Nombor satu Kristian, Pope yang dekat Vatikan, yang mengiktiraf gay, mengiktiraf liwat. Hari pertama dalam sejarah Kristian. Negara memanglah negara orang Kristian ni dah sekular. Sekular ni maknanya negara-negara agama duduk kat gereja. Jangan campur tangan hal negara. Negara siapa suka liwat, siapa suka hubungan bebas, apa semua angkat tangan. Semua ramai yang setuju, jadikan undang-undang. Itu dah lama dah mereka bersikap sedemikian. Gereja yang kata apa? Senyap-senyap. Negara lain, gereja lain. Liwat pula. Siapa setuju liwat? Angkat tangan. Bila angkat tangan, jadikan undang dibolehkan liwat. Di antara Presiden Amerika, jasa jahat Barack Obama ni adalah dia membolehkan liwat di Amerika secara undang-undang. Dibolehkan liwat. Jadi ini yang berlaku. Tapi sekurang-kurangnya gereja bertahan. Walaupun dia disisihkan daripada negara, tetapi dia bertahan. Liwat tak boleh, apa tak boleh kan. Tetapi pada minggu lepas, Pope sendiri, gereja sendiri kata, liwatlah. Habislah, tak ada agama lagi. Ini mereka menjadikan agama mereka ini main-main. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, jangan ambil mereka sebagai teman kancing. Teman kancing ataupun teman kepercayaan ini dalam bahasa Quran, wala. Jangan ambil mereka sebagai wala. Letak kepercayaan dan tolong mereka. Sebenarnya, innama waliyukum Allah. Sesungguhnya wali kamu adalah Allah, Rasul dan orang yang beriman. Ini yang kamu letakkan kepercayaan, kasih sayang, keintiman dan tolong menolong. Dan bukan orang-orang yang menjadikan agama mereka main-main dan sedekah. Jadi dalam kisah Nabi SAW pergi ke berniaga ke Syam ini, singgah di tempat tersebut. Saya boleh ceritakan dalam kitabnya ni, dia lebih terperinci macam mana Abu Hayrah ni dia boleh berjumpa dengan Abu Talib dan Rasulullah SAW. Dalam kitab yang lain menyebut dia melihat daripada jauh awan yang melindungi Rasulullah SAW. Rombongan tu dilindungi oleh awan. Kita tahulah padang pasir ni panas, tapi rombongan tu macam duduk. Dan dia pun tengok dari segi timing sekarang ni, timing memang Nabi yang terakhir akan diutuskan. Maka dia lihat daripada jauh ada tanda-tanda. Maka dia panggil rombongan tu makan di rumah dia. Itu dalam riwayat yang lain. Masa tengah-tengah makan tu, dia pun seorang-seorang dia perhatikan siapa dia. Dia mesti ada Nabi dalam ni. Dia perhati, tak ada. Katanya tanda di belakang. Jadi dia perhati tak ada pula. Tengok dari jauh tadi macam awan melindungi, macam ada Nabi. Rupanya Nabi SAW duduk di luar bawah pokok. Ada. Lalu
Bahira ni kata kepada Abu Talib, rombongan kamu yang ni saja apa? Abu Talib kata ada seorang kat luar. Lalu dia panggil masuk. Lalu dia nampak tanda kenabian. Lalu dia kata kepada Abu Talib, dia tanya Abu Talib, siapa budak ni? Abu Talib kata, anak saya. Dia kata, mustahil anak kau. Tak mungkin anak kau. Budak ni tak ada ayah. Dalam kitab kata tak ada ayah. Jadi Abu Talib kata, memanglah anak saudara saja. Tapi saya sayang dia macam anak sendiri. Kalau apa-apa saudara, betul. Sebab budak ni tak mungkin ada ayah. Jadi orang Kristian mengenali Rasulullah SAW. Dan sebenarnya Barat hari ini, padri-padri mereka pun ada yang tak kenal Islam, sebab mereka tak baca kitab. Tetapi yang mengenali Islam sekarang ini adalah di universiti-universiti di Barat, profesor-profesor di Barat, khususnya yang dalam bidang pengajian Islam. Pengajian Islam tuan-tuan ada dua universiti. Satu pengajian Islam oleh orang-orang Islam. Satu lagi di Barat ini pengajian Islam oleh orang kafir. Kalau pengajian Islam oleh orang kafir, mereka ini dinamakan orientalis. Mereka ini dinamakan orientalis. Oriental ni makna timur. Apa saja yang timur. Jadi mereka anggap mereka Barat dan mereka mengkaji Islam ini sebagai agama timur. Jadi orientalis adalah orang yang mempunyai kepakaran, ijazah sampai ke PhD di dalam pengetahuan Islam, tetapi mereka tidak beriman. Jadi bila mereka tak beriman, tapi mereka kenal Islam, lebih kenal daripada anak-anak mereka sendiri. Sebab mereka pagi-pagi dah tinggalkan anak mereka pergi sekolah, mereka tak kisah apa, dan mereka duduk di universiti sebagai profesor, mengkaji kitab buku ni, Al-Quran apa semua, dan mereka memang kenal Islam melebihi daripada mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka ni betul-betul kenal Islam, tetapi mereka kufur dan mereka mempelajari Islam untuk mereka menyerang Islam. Di mana yang boleh nak serang Islam? Ini yang susah orang kita sekarang bergaduh. Orang kita ni bergaduh ke perkara yang kecil, tetapi sebenarnya dikaji oleh Barat. Macam mana nak bagi gaduh? Kalau dulu, zaman dulu bergaduh mazhab-mazhab. Baca kunut ke, tak baca kunut ke apa, bergaduh. Sama ada bergaduh kat mana-mana lah. Kat Pilah ke, kat Pahang ke, kat Kedah ke. Dia pergi Mekah, tak ada kunut. Dia Mekah, tak ada kunut, tak gaduh pula. Dia pun gaduh kat Mekah, tak kena tangkap di Arab. Kat Mekah tahu ada baik, ya kan? Walaupun tak ada kunut, dia terima. Balik Malaysia, tak ada kunut, dah ada belum. Ini diapi-apikan oleh orientalis. Sedangkan dalam Islam tak ada masalah apa. Itu perbezaan mazhab fiqh. Dipanggil perbezaan ranting. Perbezaan ranting ni bukannya usul, bukan perbezaan pokok. Perbezaan ranting sahaja. Berkunut ke, tak berkunut ke, di syurga dia jumpa sama-sama. Kalau bagi tak kunut kan, aku bagi kunut, sama-sama jumpa di syurga. Yang beza yang tak boleh, perbezaan akidah. Ini kalau berbeza, na'udzubillah. Seorang kat syurga, seorang tak ke mana. Orientalis dia kaji benda ni. Dia antaranya dia kaji. Tapi yang mazhab ni, alhamdulillah, kita dah melalui zaman tu, tak bergaduh lah. Tapi zaman sekarang bergaduh benda lain pula. Zaman sekarang ni bergaduh tentang Allah Ta'ala. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan tu macam mana? Nabi kata, zat Allah jangan bincang. Jangan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Fikir hanya kejadian-kejadian Allah Ta'ala yang Allah cipta. Jangan fikir tentang diri Allah Ta'ala. Cuma dalam Quran ada sebut yadullah, tangan Allah di atas tangan mereka. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua benda di dunia ini fana, akan binasa, yang kekal wajah Allah, wajah.
tak payah bincang, tapi sekali dibincang dan sebagainya. Macam mana wajah Allah, ada golongan yang beriman saja tak payah bincang. Ada yang cuba menafsirkan tangan itu kuasa Allah. Kalau tafsir kuasa, Allah tak ada tangannya. Allah tak ada tangan. Kalau kata ada tangan ke, mana boleh Allah Ta'ala tak sama dengan benda sesuatu. Kalau jadi kafir, kau pun kafir juga. Sebab apa? Kau kata tangan Allah tak ada. Allah kata ada, dia Allah. Kau pula kafir juga. Sebab apa? Kau kata tangan Allah ni kuasa. Bila masa Allah tak ada kuasa kuasa. Dia kata tangan lah. Dia kata dah bergaduh. Kau kafir, kau kafir. Ini sedang popular sekarang ni. Dekat Facebook, dekat seminar, dekat mana, kita pun tak faham. Pasal apa orang Islam ni boleh bergaduh benda-benda yang seperti ini. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, jawapan ada di dalam Quran. Ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ada ayat yang kelabu-kelabu, ada ayat yang jelas, ada ayat yang kelabu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, siapa yang hati dia ada melencong sikit, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tak ada siapa yang tahu penjelasannya melainkan Allah. Aku sama juga. Tak usah bincang, sebab yang tahu tu hanya Allah. Warasikhuna fil ilm, dan orang yang mantap ilmunya, yaquluna amanna bi. Orang yang mantap ilmunya, mereka akan kata tangan Allah ke muka Allah, tak, kami beriman dengannya. Kullu min 'indi rabbina. Semua ni ayat Quran ni daripada Allah Ta'ala. Itu jawapannya. Kami beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Quran. Semua ayat ni daripada Allah. Tak usah sembah tangan Allah tu macam mana. Tapi sekarang ni memang menjadi perbincangan yang hangat. Sampai kaum kafir, awak pun kafir juga. Ini jadi umat Islam berperang. Balik pada cerita tadi, orientalis ni mereka mengetahui di mana titik-titik lemah Islam. Daripada titik-titik lemah ni mereka sebar. Macam mana mereka sebarkan? Contohnya dalam Facebook, dia buatlah nama Rahman ke, nama Karim ke, muka Melayu. Tangan Allah Ta'ala ni macam mana? Lalulah bergaduhlah dalam Facebook, bergaduh dalam media sosial. Sedangkan Karim entah siapa, rupanya orientalis, bukan orang Islam pun, orang luar, orang asing. Jadi dah keadaan orang Islam pada hari ini. Jadi Ahlul Kitab ni, orang Kristian ini, sebahagian mereka, terutamanya yang berada di universiti-universiti yang buat kajian, mereka ini mengetahui Islam lebih daripada mengenali anak-anak mereka sendiri. Oleh sebab itu kita mesti berhati-hati. Jadi daripada kisah Rasulullah SAW berniaga ke Syam, berjumpa dengan Buhairah ni, menunjukkan kepada kita bahawa selain daripada orang Islam, ada mereka yang mengetahui agama Islam, tetapi mereka tahu untuk memusnahkan Islam. Mereka nak memusnahkan agama Islam. Seorang kawan sekali dia pensyarah, dia buat PhD di England di bawah selian orientalis. Awak nak buat tajuk apa? Lalu dia kemukakan tajuk, saya nak mengkaji PhD saya, jihad dalam Islam. Saya masih ingat, saya pergi ke England masa tu melawat. Saya manggil dia, Ustaz nak buat tajuk apa ni Ustaz? Apa tajuk yang awak buat? Saya bagi jihad dalam Islam, saya kemukakan kat universiti, harap diterima lah. Baru boleh buat, kalau dia terima baru boleh buat. 3 tahun lah menulis tentang jihad dalam Islam. Tajuk saya ditolak. Sebab apa tolak? Sebab semua profesor dah tahu lah jihad Islam ni apa, dia tahu. Tak ada benda baru yang awak akan kaji. Sebab dia orang semua dah pakar jihad tentang Islam, dia tahu. Maknanya dia lebih tahu daripada orang Islam sendiri. Ayat-ayat Quran, hadis, apa kepentingan jihad, apa kesan jihad kalau dilancarkan. Macam mana nak tanya orang Islam ni supaya hidang perasaan, berjuang. Semua dia dah tahu. Tak usah nak buat kajian lah, kami dah tahu semua. Lalu dia kemukakan satu lagi cadangan yang lain. Tempoh pun terhad, universiti pun dah bagi beasiswa, masuk terhad 3 tahun. Dia kemukakan jihad, tajuknya pada pandangan
gerakan Islam A. Contoh banyak gerakan-gerakan Islam, pertubuhan-pertubuhan Islam di Indonesia, di Arab, di Mesir. Beribu-ribu pertubuhan Islam. Dia nak kaji apakah jihad pada pengertian pertubuhan ini, pertubuhan A. Jadi dia kemukakan tesis dia. Harapkan lulus. Ditolak juga. Kenapa ditolak? Sebab dunia barat dah tahu pandangan terhadap jihad pada semua pertubuhan Islam di dunia ni. Makna kalau di Malaysia ni, apa pandangan jihad pada gerakan Arkam lah kata. Pandangan jihad terhadap, Habib punya pandangan terhadap jihad apa? Parti itu punya pandangan terhadap jihad apa? Parti ini apa? Setakat Malaysia ni berpuluh, dah ada, dia dah faham. Indonesia pula, kata ada 200 pertubuhan, dia dah tahu semua. Setiap satu pertubuhan tu, apa gambaran mereka terhadap jihad. Negara Arab mungkin ada beribu pertubuhan, dia dah tahu semua juga. Ditolak tesis. Makna mereka ni dah tahu, dah kaji. Itu yang dia pening pada, apa saya nak buat apa dia Ustaz. Jadi lalu dia kemukakan tesis yang akhirnya diterima jihad pada pandangan seorang ulama ni. Apa dia punya pemikiran ni. Dia ambil buku-buku dan dia kaji. Ini baru diterima. Maknanya pengajaran barat ni dia dah tahu semua tentang Islam. Sebab tu mereka kalau serang Islam tepat. Dia serang, dia nak bagi gaduh Islam macam ni. Dia nak apa? Nak tekan orang Islam kat sini. Dekat mana dia nak tekan, dia tahu. Tiba-tiba kita tahu perang kat Bosnia. Kita pun tak pernah dengar Bosnia sebelum perang. Dia tahu bila Islam bangkit di Bosnia. Dia serang di Bosnia. Lepas serang pun kita tahu, aduh punya Bosnia dalam dunia ni. Tiba-tiba sedang duduk-duduk, dia serang Azerbaijan. Pasal apa nak serang Azerbaijan? Dia dah kaji semua dah. Azerbaijan tengah naik, dia bantai dulu. Tiba-tiba kita dengar belakang Uyghur. Kita pun tak pertama kali dengar. Apa Uyghur ni? Orang tu dah belasah berpuluh tahun dah kita baru dengar. Semua di dalam barat punya file. Ini dia tuan-tuan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Islam ini, mereka kenal Muhammad seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan bukan mereka sahaja, Quraisy yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal Nabi sampai ke tahap mereka memanggil Muhammad ini bukan mereka panggil Mat, bukan mereka panggil Muhammad, mereka panggil Al-Amin. Orang yang amanah. Tolong bagi hari ini dekat Al-Amin, orang tu. Bagi ke Al-Amin maknanya Muhammad cari tadi. Orang yang tak panggil nama tapi panggil gelaran sebab terlalu amanah. Tapi bila datang risalah Islam, mereka tolak. Sebab apa mereka tolak? Bukan mereka tak kenal, tetapi mereka tidak sanggup untuk meninggalkan kepercayaan lama mereka dan kepentingan lama mereka. Mereka kenal Tuhan ataupun tidak. Apalah tak kenal Tuhan. Kaabah tu di Mekah. Kaabah di Mekah. Mereka menyembah berhala. Liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami menyembah berhala ni supaya berhala ni membawa kami kepada Allah. Kata orang musyrik. Disebut oleh Allah Taala dalam Quran. Sebelum perang Badar, bila nak berjumpa perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, nak lawan ni. Ya Allah, intahlik hadhil asabah lan tu'bad. Ya Allah, kalau hancurlah orang Islam ni perang Badar ni, sebab perang Badar ni tidak ada persediaan. Mereka nak pintas, nak rampas harta pedagang-pedagang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan. Hanya rombongan pedagang sahaja. 40 orang, mereka bawa 300, tak ada senjata apa. Adalah sikit-sikit pisau apa-apa ke, adalah senjata beberapa orang. Sebab apa nak lawan 40 orang? Tapi Abu Sufyan dia rasa bila lalu di Madinah, dia rasa macam Muhammad mencari ini. Lalu dia pun taklah telefon, dia kontak Mekah, dia hantar utusan, Mekah datang tentera. Abu Sufyan pun lari ke laut.
Jadi Rasulullah dan sahabat ingatkan 40 orang rombongan dagang, yang tunggu adalah tentera 1000 orang. Nabi SAW berdoa dengan nak berdebat, Allahumma in tahlik hadhil asabah lan tuqbal. Ya Allah, kalau habislah kalah tentera Islam ini, dibunuh semua orang ini, kau tidak akan disembah selama-lamanya. Sebab inilah yang terbaik yang Nabi SAW telah mendidik mereka. Dalam masa yang sama, Abu Jahal juga berdoa, Allahumma aqta'u min rahim. Ya Allah, hancurkanlah orang yang paling banyak memutuskan silaturahim. Sebab Muhammad ni diajak abah masuk Islam, amak tak masuk Islam, anak masuk Islam, adik tak masuk Islam, habis pecah keluarga. Jadi Abu Jahal minta doa kepada Allah, kalahkan Muhammad ni sebab dia banyak memecah belahkan silaturahim. Allahumma aqta'u birrah. Yang ini pun doa Allah, ini pun doa Allah Ta'ala juga. Akhirnya bila kalah Abu Jahal dalam perang Badar, insya-Allah kita akan dan rezeki kita akan membaca ataupun mendengar tentang kisah perang Badar. Banyak pengajaran. Jadi Abu Jahal dia doa tu, akhirnya bila kalah Abu Jahal, Allah Ta'ala turun lagi ayat, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Kalau kau berdoa minta, Allah Ta'ala kata dah datang dah apa yang kau minta. Kaulah yang banyak memutuskan silaturahim. Orang nak masuk Islam kau halak. Pasal apa kau halak? Biarlah dia masuk Islam. Dia Abu Jahal dia pergi halang orang, jangan ikut Muhammad, jangan ikut Muhammad. Jadi dah abah ikut, mak tak ikut, adik ikut, abang tak ikut. Kau yang memutuskan silaturahim. Dan sekarang kau yang kena. Allah Ta'ala perkenalkan doa dulu. Doa Abu Jahal pun perkenalkan, doa Nabi pun Allah Ta'ala perkenalkan. Maknanya tuan-tuan, itu ni pertarungan Islam dengan yang bukan Islam. Daripada dulu, daripada zaman Nabi sampailah sekarang, sampai bila-bila, sebab Al-Quran ni kekal sampai di kiamat. Adalah pertembungan di antara musuh-musuh Islam yang kenal Islam. Yang kenal Islam. Pengikutnya mereka memang tak kenal, tetapi profesor-profesor mereka dan ahli-ahli politik mereka, penasihat mereka kepada ahli politik yang memutuskan keputusan-keputusan yang tentera dan sebagainya ahli politik. Tapi penasihat mereka itu mereka kenal Islam. Bahayanya Islam. Musuh-musuh Islam yang kenal Islam berhadapan dengan umat Islam yang tidak memahami agama mereka. Mereka memahami agama mereka, ya, mereka faham solat, zakat, tapi mereka tidak memahami kepentingan jihad dalam Islam, kepentingan negara dalam Islam, kepentingan syariat Allah dalam Islam. Sedangkan mereka tahu, musuh-musuh kita ni tahu. Ini keadaan pada hari ini. Dan umat Islam terus leko dengan hiburan, dengan apa ni, kejahilan mereka, dengan maksiat-maksiat yang dilakukan sampai kejadian sosial dan sebagainya. Sebab itu hari ini umat Islam kena satu demi satu, satu demi satu. Satu negara, satu negara, satu negara. Yang kita berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kejahilan umat Islam dan daripada kejahatan musuh-musuh Islam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Taala mengembalikan, mendekatkan masyarakat kita ini kepada Islam yang hakiki, Islam yang sebenar, dan mengembalikan kasih sayang, kesatuan dan kekuatan kepada umat Islam untuk berhadapan dengan musuh-musuh Islam dan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.